Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Salwa. Info sahabat. Salman Al-Farisi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Parsi. Saya Iman. Info keluarga. Ibu Bilal bin Rabah bernama Hamamah, seorang wanita berkulit hitam. Saya Patricia. Info Islam. Talha telah ditemani Abu Bakar bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Saya Fatimah. Info sahabat. Salman Al-Farisi pernah mengabdikan diri kepada agama Majusi, iaitu penyembah api. Saya Isyirah. Info sejarah. Naufal bin Khuwailid dikenali sebagai singa Quraisy yang sangat kejam dan bengis. Saya Asma. Info perang. Talha bin Ubaidillah merupakan salah seorang pahlawan dalam perang Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan seperti mana yang biasa, sebelum kita memulakan sambungan bacaan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-42. Ayat yang ke berapa? 42. Siapa yang nak membacanya? Sila sebut saya. Saya. Cinta Islam. Cinta Islam. Alah, yang sebut menarik tu macam Iman aja, Iman. Iman, boleh bacakan ayat yang dimaksudkan tadi? Boleh? InsyaAllah. Sebut insyaAllah. Okey, teruskan. Yang lain semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Masya Allah, pendek sekali. Sedap, mantap, laju. Ya, kita dengarkan pula bacaan daripada adik Patricia mungkin. Ya, silakan. Yang lain semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Masya Allah. Cuma Ustaz nak tekankan tentang huruf ra tafkhim. Apa dia? Ra tafkhim. Ra tafkhim ni adalah ra tebal. Ra yang ditebalkan. Kita tak boleh baca ya Maryam, tak berapa tebal. Ya Maryam, tak berapa tebal ya. Dia kena ya Maryam semua. Ya Maryam. Maru. Ma biasa, lepas tu maru. Ada unsur ke depan sedikit mulut supaya ketebalan tu tepat. Ya Maryamu innallah semua. Ya Maryamu innallah. Okey. Alhamdulillah, itulah dia yang kita telah dengarkan dan insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung cerita tentang keistimewaan Maryam dan keistimewaan Maryam lah. Keistimewaan Maryam. Okey. Keistimewaan Marwan pula. Tersyashul Ustaz. Maryam ini selain daripada yang Ustaz cerita dahulu dia kuat ibadat, ketika ini sebelum ni ada kiblat yang pertama bagi umat Islam termasuklah sebelum Nabi adalah Baitul Maqdis. Di mana? Baitul Maqdis. Ketika itu bayangkan kalau Mekah sekarang ni sibuk, dulu Baitul Maqdis pun sibuklah. Yang orang yang menjaga dan memberi perkhidmatannya adalah Maryam. Itu kita telah mengetahui sebelum daripada ini. Tetapi kali ini Allah nak beri pilihan kepada Maryam ini sehinggalah Ustaz kata pada episod ini ada ulama-ulama yang menyebut dia Nabi. Apa yang dia dipilih? Ada tak hadis-hadis yang menyokong tentang pilihan Maryam ni dan perempuan-perempuan yang hebat kat seluruh dunia ni? Kita akan sambung lagi selepas ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Lebih. Naam. Jangan ke mana. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dan adik-adik semua dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Lebih. Naam.
Pilihan Allah kepada Nabi Allah Maryam. Bukan Nabi Allah. Sebab ada orang sebut Nabi Allah tau. Nabi. Kalau bagi perempuan, Nabiyah. Apa dia? Nabiyah. Antara yang disebut oleh ulama' seperti Ibn Hazm Al-Andalusi. Dia kata orang-orang yang dipilih sebagai Nabi ni antaranya selain daripada Maryam. Begitu juga disebut sebagai Sarah, isteri Ibrahim. Begitu juga Hajar, juga isteri Ibrahim. Hawa, isteri kepada Nabi Adam. Ya, begitu juga ibu kepada Nabi Musa dan Asiyah, isteri kepada Firaun. Ini dikata antara orang-orang yang dipilih dan dikatakan di kalangan ulama juga adalah nabiyah. Apa dia? Nabiyah. Tetapi ada perselisihan dan ada juga ulama yang tidak setuju kerana pilihan yang dipilih tentang orang-orang yang hebat ini kerana orang-orang ni soleh, hatinya bersih, hatinya selalu dekat dengan Allah, banyak buat amal-amal yang soleh sehingga Ustaz nak tunjukkan orang-orang yang dipilih ini kebanyakannya hatinya bersih umpama air yang bersih ini. Cuba tengok. Kita anggap air yang bersih ini adalah umpama hati-hati orang yang bersih. Tetapi di tengah ini air TO. Air yang hati dia setengah bersih. Kadang-kadang bersih, kadang-kadang tak bersih. Tetapi ini betul-betul huliau punya kotor. Ya, memang hati hitam punya ya. Okey, umpama ini adalah ilmu yang bersih. Ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu yang baik ini, bila hati seseorang itu bersih, dimasukkan. Cuba kita tengok. Kita nampak tak? Straw nampak tak? Nampak. Seolah-olah amalan soleh kita nampak apabila hati kita bersih, orang pun akan suka amal soleh itu nampak memberi manfaat kepada dirinya. Tetapi kalau hati kita tak berapa nak bersih seperti mana air bersih ini, lebih kurang macam TO. Ya, kita tengok, masukkan benda-benda yang baik. Straw putih ni umpama benda-benda yang baik. Kita nampak tak kat dalam dia ni? Cuba tengok, nampak tak strawnya? Nampak. Nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Nak menunjukkan bahawa apabila orang tu buat hati dia tak berapa bersih, kotor, maka perkara-perkara yang baik yang masuk ke dalam hati dia, orang nampak, iya ke dia buat benda baik? Tak ada kot, macam baik tapi tak ada baik, ada makna di sebaliknya. Kerana hati dia tak berapa bersih seperti mana air kosong tadi. Tetapi kalau orang yang hatinya hitam, pekat, lekat, berkilat macam kopi O, kita tengok ilmu-ilmu yang bermanfaat, benda-benda yang baik masuk ke dalam ni. Kita nampak tak strawnya? Tak. Langsung tidak nampak. Maknanya perkara yang baik masuk ke dalam hati-hati orang yang gelap, yang banyak buat dosa. Ketika itu benda baik nak masuk pun akan melantun dan tak nampak pun. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang dipilih ini disebut dalam satu hadis, akmalu min nisa'il alamina arba'. Sebaik-baik perempuan di seluruh dunia ini ada 4 orang. Yang pertama Maryam. Pertama siapa? Maryam. Yang kedua Asiyah. Siapa dia? Asiyah. Asiyah iaitu imra'atu Fir'aun, isteri kepada Fir'aun. Walaupun Fir'aun jahat, isteri dia baik. Yang ketiga Khadijah. Siapa? Khadijah. Dan yang keempat Fatimah. Iaitu anak Rasulullah. Mereka ini dipilih bukan sahaja suci, dikatakan Maryam juga bukan sahaja suci sehingga tidak ada haid. Dia adalah seorang perempuan yang lain yang tidak mempunyai haid. Begitu juga Fatimah. Ya. Tullabi. Naam. Oleh sebab itu, kalaulah kita tidak berhati putih seperti mana Maryam ataupun Asiyah ataupun Khadijah ataupun isteri Fir'aun, kita tak ada masalah untuk membersihkan hatinya. Tak ada masalah ya. Tetapi yang masalah yang kita nak cuci adalah hati yang seperti mana TO. Kita perlu masukkan air. Air ni umpama ilmu, benda-benda amal yang soleh. Kita kena masukkan. Tengok. Masukkan air tapi masih lagi tidak bersih. Masukkan lagi. Dengarkan ilmu. Banyakkan zikir. Berpuasa banyak-banyak. Berzikir banyak-banyak. Maka akhirnya hati itu akan jadi bersih seperti mana air TO nanti. Nampak tak semakin bersih? Nampak. Tetapi ketika itu, kalau hatinya terlampau hitam, terlampau gelap dan terlampau lama bergelumang dengan maksiat, ya Allah, nak minum pun tak guna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum pun rasa payau dan pahit. Tetapi kita memerlukan air yang lebih banyak. Tengok, kita masukkan lagi untuk sucikan dia, melempah benda-benda kekotoran tu keluar. Kita keluarkan lagi, tumpah tak cukup lagi. Kita terpaksa menambahkan lagi, air-air lagi untuk membersihkan hati yang kotor ini. Dengan amalan-amalan seperti apa? Sebutkan saja. Berzikir lagi. Berpuasa lagi. Tunaikan zakat. Baca Al-Quran lagi. Sedekah. Bersedekah, bagus lagi. Teruskan. Menunaikan zakat.
insaf, menangis di tengah malam, qiyamul lail, kesemua ini menuang, dituang-tuang, memerlukan mujahadah yang tinggi dan akhirnya lihatlah kopi yang hitam tu pun akhirnya menjadi bersih. Itulah dia cara untuk kita membersihkan hati-hati kita. Tullabi. Naam. Alhamdulillah, itulah dia hati kita. Dan inilah juga yang diamalkan oleh wanita-wanita yang menjadi pilihan yang terbaik di seluruh alam. Yang disebut tadi, yang pertama Maryam. Yang kedua ingat lagi? Asia. Bagus. Yang ketiga? Khadijah. Yang keempat? Fatimah. Pandai. Satu tepukan untuk diri masing-masing. Ya. Okey. Tullabi. Naam. Itu sebab apabila seseorang hati bersih ini Allah cintakan ya. Bila Allah cintakan dia disebut kat dalam Al-Quran dalam surah Maryam sendiri ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beramal soleh Allah akan bagikan kepadanya kasih sayang, kecintaan, peliharaan. Itu sebab Maryam ini diberi peliharaan oleh Allah SWT. Allah sucikan dia sehingga dia tidak datang haid. Dia sendiri menjaga kebersihan. Dia sendiri menjaga kebersihan Baitul Maqdis. Dan tiba-tiba rupanya dia dipilih oleh Allah SWT membuat satu benda yang tidak pernah berlangsung sebelum ini. Iaitu dia dipilih untuk melahirkan seorang anak tanpa kehadiran suami. Tullabi. Naam. Bayangkan. Ketika itu Maryam yang taat kepada Allah disebabkan ini adalah wahyu daripada Allah melalui perantaraan Jibril. Tapi Jibril bukan sampaikan wahyu, dia macam menyampaikan ilham kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik ini kadang-kadang dapat ilham daripada para malaikat. Ketika itu Maryam pasrah. Dia kata tak apalah. Memang aku tidak pernah mencampuri mana-mana lelaki. Tetapi disebabkan ini arahan Allah, aku rela. Kerana engkau pun telah memilih aku sebagai wanita yang terbaik kat dunia, ya Allah. Ujian terus berlangsung kepada keluarga Maryam. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang cerita dan tribulasi mehnah yang berlaku kepada keluarga Imran, khususnya kepada Maryam dan Nabi Isa itu sendiri yang akan bakal lahir daripada perut Maryam. Tullabi. Naam. Sekian dahulu kita dengar pula pesan Atuk selepas ini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Jangan ke mana-mana dan terus dia bersama. Kau nak tahu tak? Ada 4 wanita terbaik di dalam syurga. Pertama, Maryam ibu Isa. Wanita terbaik kedua, Asia isteri Firaun. Wanita terbaik ketiga, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Khadijah. Wanita terbaik keempat, Siti Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalatu wassalam. Alhamdulillah. Pandai cucu-cucu atuk semua. Alhamdulillah, ya. Itu di antara perempuan-perempuan yang terbaik dalam syurga. Mereka bukan masuk syurga saja, bahkan mereka dianggap perempuan yang terbaik. Alhamdulillah, kita masih lagi bersiaran dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cucu-cucu atuk dalam studio. Dalam rancangan ini, iaitu tentang cerita siapa? Cerita Maryam. Betul tak? Betul. Sebelum atuk cerita Maryam ini, atuk nak tanya cucu-cucu atuk dulu. Ini cucu atuk dalam studio ni. Cucu atuk dalam studio pun, ingat dia, soalan atuk satu saja. Siapa cucu atuk boleh jawab, angkat tangan. Soalan atuk, ingat ya. Okay. Apakah gelaran yang diberikan kepada Maryam binti Imran? Apa gelaran dia? Siapa boleh jawab? Oh, Masya Allah. Okey, Iman. Al-Azra. Oh, Masya Allah. Pandai cucu atuk. Ya. Apa makna Al-Azra? Bagus. Bagus cucu atuk ya. Makna Maryam diberi gelaran Al-Azra. Apa makna dia? Makna dia Azra ialah daripada perkataan suci, perkataan bersih. Maknanya Maryam itu seorang wanita yang suci dan bersih. Sama je kita kata Nabi kita digelar Al-Amin. Betul tak? Betul. Soalan yang kedua atuk. Soalan yang kedua. Soalan kedua atuk tanya lagi cuba atuk dalam studio ni ya. Okey. Apa pula gelaran yang diberikan kepada anak Nabi Fatimah? Siapa boleh? Saya. Apa dia? Ya. Az-Zahra. Oh, Masya Allah. Pandai cucu-cucu atuk ya. Habis soalan atuk lah. Ya. Nama anak Nabi Fatimah binti Muhammad. Tetapi digelar apa dia? Fatimah Zahra. Apa Zahra? Kalau bahasa Arab dia pada Zahra, bunga. Zahra makna dia apa dia? Bunga. Bunga. Kadang-kadang orang Melayu kita, dia tak nak bahasa Arab, dia nak bahasa Melayu. Ada bagi nama anak dia apa dia? Bunga. Ada tak? Ada.
Sekarang ada tak orang nak bagi nama anak dia bunga? Ada. Masya Allah, siapa nak bagi anak dia bunga? Sekarang tak ada. Dia bagi anak nama dia Isabila. Ya, bunga tak main dah kata dia. Okey. Hari ini Atuk nak cerita pasal Maryam. Siapa Maryam itu? Iaitu Maryam Al-Azra. Okey, cerita dia begini ya. Cuba tengok Atuk cerita. Ini cuba Atuk ni. Maryam sebenarnya dia dilahirkan hasil daripada nazar. Ibu dia iaitu isteri Imran. Ingat ya? Isteri Imran. Ibu dia bernazar, dia kata, kalau aku mengandung, kalau aku dapat anak, aku nak jadikan dia hamba kepada rumah Allah. Ya? Tiba-tiba bila bini Imran mengandung, beranak, keluar anak perempuan. Dia bernazar nak bagi siapa? Ke rumah Allah. Habis macam mana perempuan bagi macam mana? Tak masalah, kena bagi juga. Maka dia duduklah di masjid. Dia sebagai anak angkat daripada Nabi. Nabi siapa? Zakaria. Nabi, Masya Allah, Nabi Zakaria. Maka duduklah di masjid. Dia buat satu bilik dia. Di masjid itu buat satu bilik. Untuk siapa? Untuk Maryam. Untuk Maryam. Duduk sebilik. Tapi yang heran, cucu satu, bila Nabi Zakaria pergi masjid, nak semayang ke, nak munajat Allah ke, dia pergi jenguk Maryam dalam bilik tu. Maryam seorang-seorang ni, dalam masjid, dalam rumah Allah. Setiap dia tengok Maryam, tengok makanan siap ada. Jadi Zakaria heran. Dia tanya, min aina laki hadza? Maryam, mana kau ambil ni? Apa Maryam jawab? Hadza min indillah. Dia jawab apa? Daripada Allah. Zakaria percaya tak? Percaya tak? Percaya. Dia seorang nabi, dia percaya takkan Maryam nak tipu. Cuma kadang-kadang timbul syak juga. Jangan-jangan Maryam ni ada power tak? Ya. Jadi lama-lama kelamaan, makanan. Asal tengok saja ada makanan. Tengok saja ada makanan. Lama kelamaan, kadang ada syak juga Zakaria tu. Tiba-tiba dapat tahu Maryam mengandung. Maryam kahwin tak? Tak. Macam mana mengandung? Allah yang bagi dia roh. Bila dia mengandung, maka orang pun macam-macam tuduh dia. Tuduh dia mengatakan dia buat jahat, dia apa. Padahal Maryam buat jahat tak? Tak. Itu dinamakan Maryam Al-Azra. Sebab dia suci. Sebab tu kita tengoklah dalam firman lain Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Allah sebut ni dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat Bikalimati rabbiha. wa kutubihi Wa kanat minal qanitin. Masya Allah, cucu-cucu tu apa? Makna apa? Apa makna? Apa? Inilah kita, silap kita ni, cucu. Orang kita ni, bila baca Quran, hafal Quran, best. Ya? Lepas tu kalau pergi negara Arab, orang Arab tengok kata, anta daripada mana? Malaysia. Bagus. Ya? Baca Quran, bagus. Makna, tak bagus. Ya? Ayat tadi, Allah cerita kepada kita, wa Maryam binta Imran. Allah ceritakan Maryam anak Imran itu allati ahsanat farja. Satu-satunya wanita yang Allah kawal kehormatan dia. Siapa kawal? Siapa kawal? Allah kawal kehormatan dia. Ahsan farjaha. Habis macam dia mengandung. Wa nafakhna fihi min wa kami, Allah kata yang tiup rahim dia roh pada, bukan dia berzina, dia tak berzina. Habis kenapa dinamakan Azra? Dialah dalam dunia ini satu-satunya wanita. Ulang ya. Maryam itu dalam dunia ini yang dulu sampai hari kiamat tak ada orang macam dia. Dialah satu-satunya wanita yang tak pernah disentuh kulitnya oleh sebarang lelaki yang bukan mahramnya. Faham tak? Faham. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Maka sebab itu, ingat pesan Atuk, ya. Maryam, dia wanita suci, dia tak pernah bergaul dengan lelaki, dia tak berchatting-chatting dengan lelaki, tak ada lelaki untuk dia, tetapi dia mengandung. Macam mana dia mengandung? Allah yang tiupkan roh ke dalam rahimnya. Maka sebab itu Isa digelar apa dia? Isa Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Itu gelaran bagi Nabi Isa. Roh yang suci daripada siapa? Daripada Allah. Okey? InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada cerita ini. Hingga bertemu lagi dalam siri akan datang di rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.